Okey, murid-murid kelas 5 Delta, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Untuk kelas hari ini adalah dijalankan secara rakaman. Tahu tak secara rakaman? Tahu kan? Okey, rakaman maksudnya saya akan masukkan ke dalam YouTube. Jadi kamu akan melihat semula kelas kita dengan tujuan kita nak bantu rakan-rakan kita yang tak follow kelas ni. Tak follow kelas maksudnya mungkin dia ada satu phone saja. Kemudian mak dia bekerja ataupun ayah dia bekerja, dia tak tahu macam mana nak masuk kat dalam ni. Okey? So kita sama-sama bantu mereka dengan kalau ada yang tak faham, kamu boleh tanya soalan. Okey, kamu boleh tanya soalan. Okey ke pagi ni? Akil Hafiz, okey tak? Okey. Okey, kalau okey senyum sikit, saya nampak muka awak masam je. Okey, senyum sikit sebab kita nak mula belajar. Alright. Saya teruskan dengan buku teks pada muka surat 19. Okey, pada muka surat 19 kita nak belajar tentang apa? Dia dah tulis dah. 19, 20 adalah berkaitan dengan sistem rangka manusia dan fungsinya. Kemudian kita nak belajar tentang sendi, fungsi sendi dan kepentingan sistem rangka manusia. Sampai itu saja untuk hari ini. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so kalau boleh, kita mulakan dengan muka surat 20 sana. Saya stop start music tu. Dia bunyi serabut kan dengan muzik tu. Okey, now kita terus pergi muka surat 20. Mana muka surat 20 saya? Okey, ini tajuknya adalah berkaitan dengan manusia. Okey, manusia dalam sistem rangka manusia. Baik, untuk permulaan saya akan memberikan penerangan berkaitan dengan kelas kita. Bila saya beri penerangan, maksudnya please mute your mic. Maksudnya siapa yang mic dia tu tak off, sila offkan. Aisyah, off mic. Okey, off mic dulu. Okey, Haifa, Zafira, off mic. Okey saya nak bagi penerangan dulu. Jadi off mic, bagus. Fi Delta ni bagus sebenarnya. Dia tahu macam mana cara nak gunakan. Kemudahan Zoom ini. Okey, off mic. Okey, tolong dengar penerangan saya ya. Okey, topik bagi unit 2 adalah berkaitan dengan manusia. Ini adalah topik baru bagi murid tahun 5. Berbanding dengan tahun 5 sebelum ini, mereka tak belajar pun tentang rangka manusia. Tapi tahun ini, buat pertama kalinya dalam KSSRC Makan, kamu belajar tentang sistem rangka manusia. Okey, now Zahin Fahim on mic. Tolong cikgu tolong baca sikit dalam dialog tu dia cerita apa. Tolong cerita sikit. Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Yes, sambung. Haha, kamu tidak dapat lari daripada saya. Yes. Tiba-tiba, Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Aduh, sakitnya. Jangan risau, Puan. Imbasan sinar X pada kaki anak Puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Okey, itu tadi ialah dialog yang telah disampaikan oleh Zahin Fahim. Dia berlakon, dia jadi Chan, dia jadi doktor, semuanya dia. Okey, so dia dah baca semua sekali. Jadi kita dapat faham bahawa ini adalah satu situasi di mana Chan mengalami apa dia? Mengalami dia jatuh ataupun insiden dia jatuh dan menyebabkan dia sedikit tercedera. Tetapi kecederaannya tidaklah begitu besar kerana kakinya tak patah pun. Dia cuma jatuh sikit saja. Selepas doktor melihat melalui apa ni? Melalui apa ni? Ni doktor melihat melalui apa? Sinar X. Atau dalam bahasa Inggerisnya kita selalu sebut sebagai X-ray. Okey, melalui sinar X. Dalam BM kita sebut sinar X. Sinar X. Okey, seterusnya. Kita nak belajar tentang sistem rangka manusia. Alright. So, saya nak minta
Siti Aisyah on mic, cuba baca sikit dekat kawan-kawan. Aisyah baca dengan kuat tentang sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia dan fungsinya. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Okey, jadi cacing sah Aisyah? Tanpa sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjalan untuk bergerak seperti saya. Jadi cikgu. Sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Okey, thank you Aisyah. Sekarang ni saya ada satu tugasan dekat kamu. Apa tugasan tersebut? Okey, tugasannya ialah selepas kelas kita nanti, awak tolong saya cari manusia ada berapa tulang. Tolong cari dekat mana-mana atau melalui bacaan. Cuba jawab soalan saya. Manusia ada berapa tulang? Boleh tak? Kita ni ada berapa tulang sebenarnya? Okey, kena cari. Ini adalah dapatan luar. Nanti saya akan masukkan dalam Telegram lah. Kelas kita buat Telegram dah lagi untuk kelas 5 Delta. Belum? Okey, kalau belum tak apa. Kejap lagi saya invite untuk masuk dalam kelas dalam Telegram kelas kita. Okey. Saya sambung apa yang Aisyah sampaikan. Dia kata cacing tidak dapat berdiri tegak. Kenapa? Sebab cacing tak ada tulang. Okey, bagi kita yang ada tulang, dia kata tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Kamu ingat tak lagi semasa di tahun 4, kamu belajar tentang haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Vertebrates animal and invertebrates animal. So, masa topik itu awak belajar tentang haiwan vertebrata ialah haiwan yang ada tulang belakang. Manakala haiwan invertebrata ialah haiwan yang tak ada tulang belakang. Tak ada tulang belakang, itulah contoh dia seperti cacing tu yang dia tak boleh berdiri. Dan menyebabkannya hanya boleh menjalar sahaja. Itu sebagai contoh. Okey, next. Dalam topik itu juga sebenarnya kamu tahu haiwan vertebrata terbahagi kepada 5. Anyone can help me to state or to identify 5 class of vertebrates animal. Siapa boleh habaq dekat saya 5 kelas haiwan bertulang belakang, haiwan vertebrata. Ingat tak lagi ni dah jam 4 ni. Saya nak tengok minda kamu ingat tak balik dah jam 4 cikgu kamu ajak sign ada 5 kelas haiwan vertebrata. Apa dia? Mamalia, reptilia. Mamalia. Siapa tu habaq nama? Kita kelas online kena habaq nama satu-satu. Saya apa? Okey. Yes. Siapa nak cuba bantu saya? Aisyah. Okey. Aisyah ingat tak habaq kat saya 5 tu? Mamalia, reptilia, Baru 2. amphibia, Yes. burung. Satu lagi. Start from I. Ikan. Ya, ikan. So ada 5 kelas. Okey, 5 kelas vertebrata, haiwan bertulang belakang. Manakala haiwan tak bertulang belakang terbahagi kepada 2. Satu ialah badan bersegmen. Maksud badan bersegmen ialah badan dia mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Dan contoh seperti belalang, dia ada kepala, dia ada badan. Okey, so belalang. Contoh seperti lipas, badan bersegmen. Dan haiwan yang mempunyai badan tidak bersegmen seperti cacing, panjang saja. Okey. Okey, itu contoh haiwan bersegmen dengan haiwan tidak bersegmen. Habis. Okey, saya teruskan dengan mengenal tulang-tulang manusia. Kita ada 4 jenis tulang. Okey, ada 4 jenis tulang ni. Bermula dengan yang pertama ialah tengkorak. Okey, boys and girls, di manakah terletaknya tengkorak kamu? Di manakah terletaknya tengkorak? Okey. Okey, pandai. Iman Zarif, show me your tengkorak. Mana tengkorak kamu? Okey. Ada orang tak ada tengkorak ke? Saya rasa semua ada tengkorak kan? Okey, so tengkorak adalah
bahagian tulang yang melindungi. Dia lindung apa? Apa yang ada dalam tengkorak tu? Tak. Otak. Okey, so fungsi dia kejap lagi kita cerita. Yang pertama ialah tengkorak. Selepas tengkorak, tulang apa ni? Rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk ni satu ke banyak? Tulang rusuk ni satu ke banyak? Banyak. Okey, tulang rusuknya bahagian ini ya. Ini dikenali sebagai tulang rusuk. Dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai ribs. Okey, ribs, tulang rusuk. Okey, dan yang ketiga ialah tulang belakang. Secara umumnya manusia ada berapa tulang belakang? Kamu nampak jaluran tulang belakang manusia ada berapa? Ada satu jaluran. Maksudnya ada banyak tulang-tulang yang disambungkan pada sendi dan menjadi satu jaluran tulang belakang. Okey? Satu jaluran tulang belakang. Next, kita pergi kepada yang berikutnya. Selepas tulang belakang, kita ada juga tulang tangan dan tulang kaki. Alright? So, kita ada tulang tangan dan tulang kaki. Habis. Ingat semula kita ada 4 jenis tulang. Yang pertama ialah tengkorak. Kedua ialah tulang rusuk. Ketiga ialah tulang belakang. Keempat ialah tulang tangan dan tulang kaki. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar tengkorak. Ini adalah rangka bagi tengkorak. Dia kata tengkorak melindungi otak. Okey, murid-murid semua gunakan pensel dekat buku teks awak tu, tolong catat ataupun tolong garis perkataan melindungi otak. Please underline words melindungi otak. Tolong garis perkataan melindungi otak. Yes, dah garis. Bagus. Alia Adriana. Okay, dah garis. Muhammad Daniel dah garis belum? Okay, that's why saya minta awak on cam. Saya boleh nampak awak mengeluh ke, awak melihat kelas kita ke, dan sebagainya. Okay. Ahmad Daniel, Darwish, finish? Dah, sir. Okay, bagus. So, saya teruskan dengan yang kedua. Ini yang pertama ya, fungsi tengkorak. Yang kedua ialah tulang belakang. Ini saya katakan jaluran tadi. Okay, ada tulang belakang kita ni. Ini bahagian yang paling penting ni. Tulang belakang. Siapa tahu apa fungsi tulang belakang? Fungsi untuk menyokong tubuh. Okay, so fungsi tulang belakang adalah untuk menyokong tubuh. Yes, gariskan perkataan menyokong tubuh. Farisha Hani dah garis belum? Sila gariskan dekat buku teks tu dengan pensel. Okey, seterusnya. Alright, kita nak tengok apa dia yang seterusnya. Yang seterusnya ialah tulang rusuk. Nampak ni tulang rusuk? Banyak. Okey, tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti jantung. Nampak tak? Dia lindungi organ dalaman seperti jantung, peparu, hati dan juga perut. Ini semua organ dalaman. Apa akan jadi kalau tulang rusuk kamu tak ada? Tiba-tiba tak ada tulang rusuk, tak ada tulang kat dalam bahagian tu. Dekat bahagian dada kamu tak ada tulang. Jadi apa jadi? Jawapannya ialah organ-organ dalaman kita ini, kalaulah orang tumbuk kamu, kau mana nak tahu kan, atau kamu terjatuh ke dan sebagainya, menyebabkan organ dalaman ini boleh rosak dan gagal untuk berfungsi. Kalau jantung gagal berfungsi, apa yang akan berlaku, Qayyim? On mic. Qayyim, tolong on mic. Tahu tak macam mana nak on mic? Awak tekan dekat depan skrin awak tu. On mic. Saya nak dengar suara. Ayah dah gambar. Dia pergi tekan off cam pula dah. Saya suruh tekan mic. So kena mesra lah. Lepas ni kena mesra macam mana cara nak guna Zoom ni kan. Okay, bagi yang pertama kali guna, saya rasa mungkin ada masalah dekat dia. Okay, ini adalah tulang rusuk. Dan yang ke berapa? Okay, keempat tadi adalah, keempat ialah tulang kaki dan tulang
Tangan. Okey, tulang kaki dan tulang tangan berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Tulang kaki berfungsi untuk menyokong. Kalau tak ada tulang kaki, manusia boleh berdiri tak? Tak ada. Jadi fungsinya adalah untuk menyokong. Okey, dan satu lagi ialah membolehkan pergerakan. Maksudnya kaki juga berfungsi membolehkan kita bergerak. Tangan juga boleh berfungsi dengan baik sebagai pergerakan juga. Bayangkan kalau kamu ikat dua tangan kamu berlari, lebih senang ke lebih susah? Lebih susah. Jadi apabila kamu nak berlari, tangan yang kamu hayun itu membantu kamu berlari dengan lebih laju atau lebih perlahan? Ya, membantu tangan kamu berlari dengan lebih laju. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita lihat tadi semua berkaitan dengan tulang. Okey, next ialah kedudukan sendi. Mari kita lihat kedudukan sendi. Dia ada rangka ni. Kalau kamu pergi dekat Shopee, rangka tu harga dia RM29 je. Okey, boleh cari dekat Shopee. Tapi saya pun takut nak beli. Saya pergi kat rumah dia bangun. Okey, dia bergerak. Maklumlah orang Melayu kan takut hantu. Okey, so itu tengok contoh dia ada dekat sini. Jadi kamu boleh kenal lah. It's okay, minggu depan saya akan minta kamu buat. Oh, bukan minggu depan. Kita ada mata pelajaran seni saat lagi kan? Betul tak? Okey, minta kamu buat rangka manusia. Sat lagi sekongsi dekat dalam grup Telegram kita, kamu nak buat rangka tu. Kita buat penyebatian lah dalam subjek seni visual, kita buat sesuatu berkaitan dengan sains. Bila saya ajak sains dan seni visual, jadi saya ada masa lebih untuk kamu. Alright, next, kita tengok dekat sini, fungsi sendi. Okey, sebelum kita lihat fungsi, kita kena tahu apa itu sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, ini adalah maksud sendi. Tolong gariskan. Tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, Satna, saya baru nak add kawan kamu yang baru masuk. Okey, Fayat. Mana Fayat? Okey, tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, ini adalah kedudukan sendi kita. Sendi kita ada dekat bahagian ni, nampak tak? Kemudian dekat leher ni ada sendi. Okey, ada lagi sendi dekat bahagian sini, bahu. Okey, sekarang ini berdasarkan gambar itu, awak boleh tak tunjuk dekat saya mana-mana bahagian sendi yang ada pada kamu? Tunjuk dekat cam kamu. Saya nak tengok kat mana ada sendi. Alright, so kat mana ada sendi saya nak tengok. Okey, bagus. Semua dah tunjukkan bahagian sendi. Faik Ryan, show me your joint. Mana sendi kamu? Tunjuk dekat saya. Which one? Yes, dekat bahu ada. Cik Nuha, tolong tunjuk dekat saya kat mana sendi kamu. Okey, so ada banyak yang menunjukkan bahagian sendi masing-masing. Bagus, tak ada masalah. Jadi kita teruskan. Ini kedudukan sendi dan fungsi sendi. Apa sebenarnya fungsi sendi? Sendi berfungsi. Okey, mari kita lihat dekat sini. Dia cerita panjang-panjang. Sebenarnya fungsi sendi ialah membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan. Tolong gariskan dekat maksud sendi tu. Sendi ialah bahagian yang membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan. Contohnya, siapa yang main bola sepak? Siapa pemain bola sepak sekolah ada ke dalam ni? Pemain bola sepak? Okey, so kita perlukan sendi-sendi itu berfungsi dengan baik, membolehkan kita stabilkan diri kita sebelum kita menyepak bola dengan kuat. Kalau kita tak ada sendi, kamu nak sepak pun kamu jatuh dulu. Okey, sendi itu tidak dapat menampung ataupun dapat memberikan pergerakan dan kebolehlenturan pada tubuh manusia. Okey, seterusnya, sendi membolehkan juga leher kita membuat pergerakan, pusingan atau putaran. Cuba gerak saat leher kamu boleh berputang tak? Putang kiri kanan, kiri kanan. Daniel, kiri kanan bukan atas bawah, kiri kanan. Kiri kanan. Cuba pusing kepala kamu kiri kanan dulu. Damia Afrina, Haifa Zafira, pusing kepala kiri dan kanan. Yes. Bagus tu. Saya rasa tak ada masalah. Kamu dapat faham arahan saya. Dan cuba kamu gerakkan kepala kamu atas dan bawah. Yes or no? Yes or no? Atas bawah. Iman Zarif, cuba gerakkan. Boleh gerak ke tak boleh gerak?
Okey, so kalau boleh bergerak maksudnya sendi bahagian kepala kamu dapat berfungsi dengan baik. Okey, dapat berfungsi dengan baik. Bagus Next kita lihat pula sendi pada bahu, tulang tangan, dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian tubuh. Okey, try lambai-lambai ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Boleh gerak tak tangan kamu? Okey, so kalau boleh gerak ialah maksudnya kita bersyukur sebab Allah jadikan kita manusia yang sempurna. Maksudnya boleh bergeraklah bahagian-bahagian tubuh manusia. Okey, next. Kita tengok lagi kepada yang berikutnya. Apa dia kata? Okey, sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke depan. Tadi kamu dah buat. Okey, sendi pada tulang lutut, tulang pinggul membolehkan kaki dibengkok dan diluruskan. Berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk menyebabkan tulang-tulang bahagian tersebut berfungsi. Okey, next. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita ada apa? Kepentingan sistem rangka manusia. Okey, antara kepentingan sistem rangka manusia ialah dia kata apa? Rangka sangat penting. Membolehkan apa? Okey, membolehkan dalam situasi satu, bangun semua. Okey, so kamu teringatlah kamu dekat dalam kelas kan. Ketua kelas akan kata, bangun semua. Lepas tu orang lain tu semua bangun. Lepas tu ketua kelas kata apa? Selamat pagi cikgu. Satu kelas pun riuh duk kata, selamat pagi cikgu. Now tak ada pun benda tu berlaku. Kenapa benda tu tak berlaku? Sebab kamu belajar daripada apa? Belajar dari rumah. Okey, kamu belajar dari rumah. Betul tak? Okey, next kita teruskan. Situasi 2. Dia kata, apa terjadi kalau orang tak ada tulang? Tengok orang tu jadi jelly. Dia tak ada tulang, dia pun tak boleh bangun. Dia kena merangkak je macam tu. Nak pergi sekolah merangkak guling-guling serupa macam cacing. Mau ke, Aisyah? Tak mau. Jadi kita bersyukur sebab kita ada tulang membolehkan kita berdiri tegak. Kalau tak, Daniel pergi sekolah berguling-guling. Ingatkan tergiling rupanya Daniel. Okey, sebab tak ada tulang. Okey, sebab itu kita bersyukur kita ada tulang membolehkan kita berdiri dan juga bergerak. Dalam situasi 3, apa yang akan terjadi pada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Kalau otak kita tak ada tengkorak, otak kita tak dilindungi oleh tengkorak, what happen? Apa yang akan berlaku? Otak kita akan cedera. Otak kita akan cedera. Okey, siapa yang baru masuk, sila buka buku teks kamu, muka surat 26. Siapa baru masuk tadi, tolong buka buku teks muka surat 26. Okey, next kita teruskan dalam situasi berikutnya. Dia kata kalau kita tak ada tulang kaki menyebabkan kita tak boleh berdiri. Maksudnya tak boleh menyokong tubuh badan kita, kita pun jatuh tergolek. Macam orang dalam gambar situasi 4 tu. Okey, habis. Baik ya. Yang ini, murid-murid semua, tolong tengok muka surat 27. Cuba lihat muka surat 27. Untuk muka surat 27, sat lagi dalam waktu seni visual, buat sistem rangka tu boleh tak? Buat jadi boneka rangka manusia. Kita nak buat dia jadi boneka rangka manusia. Menggunakan kertas. Okey, menggunakan kertas. Jadi awak kena buat boneka tersebut. Boleh tak? Okey, so kalau boleh saya teruskan. Yang ini sekejap lagi kita nak buat. Jadi kamu tengok macam mana cara kita nak buat. Okey, seterusnya ialah sistem peredaran darah manusia. Selain daripada sistem rangka, satu lagi topik baru untuk pelajar tahun 5 ialah sistem peredaran darah manusia. Manusia ini mempunyai darah yang sangat banyak, yang sentiasa beredar tanpa henti. Tapi, tahukah kamu nanti sistem darah itu akan berhenti juga? Siapa boleh abang dekat saya? Pasal apa sistem darah manusia akan berhenti juga? Pasal apa satu masa nanti sistem darah manusia akan berhenti juga? Pasal apa? Ada siapa-siapa boleh abang tak? Akil Hafi boleh abang tak? Pasal apa satu masa nanti sistem darah manusia akan berhenti? Yes, Faik.
Jantung. Faik, saya tak dengar suara kamu. Mic kamu okey ke? Check balik. Tapi kat sini mic kamu okey. Cuma volume of your mic tu. Tolong tengok. Okey? Baik So, sistem darah kita akan berhenti apabila kita sudah tiada lagi ataupun apabila kita telah mati. Apabila kita telah mati, maka sistem darah kita tak boleh berfungsi lagi dah dengan baik. Sebab itu, kita kena jaga sistem darah kita dengan baik. Ada orang yang mempunyai masalah seperti buah pinggang, dia tidak boleh mencuci darah dengan baik. Okey, dia terpaksa pergi hospital dan sebagainya untuk membersihkan darahnya. Okey? Itu sebagai contohlah. Next, kita lihat dekat sini sistem peredaran darah memainkan peranan yang sangat penting. Okey, jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu. Tolong garis perkataan organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh manusia. Gariskan sekarang dekat buku teks kamu tu. Okey. Use pencil. Sila gunakan pensel. Okey, habis dah. Dia kata setiap kali jantung kita berdegup, tahu degup? Degup tu maksudnya apa? Dia mengepam. Okey, boleh tak tunjukkan dengan tangan macam mana jantung kamu mengepam? Jantung kamu mengepam. Yes, dia mengepam maksudnya dia bergerak. Okey, dia bergerak. Dia sentiasa berdegup, bergerak. Okey? Dan dipam keluar dari jantung. Jantung mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi oksigen. Garis perkataan. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi oksigen. Manakala bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Satu pihak dia pam oksigen, manakala yang satu pihak lagi, satu bahagian lagi dia mengandungi karbon dioksida. Okey, untuk dikeluarkan. Okey, ini adalah cross section untuk jantung kita. Ini adalah keratan rentas bagi jantung. Ada bahagian kiri dan bahagian kanan. Itu saja yang perlu diingat oleh kanak-kanak sekolah rendah. Okey, peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran. Gariskan, menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey, boys and girls, apakah tempat pertukaran bagi gas karbon dioksida dengan oksigen? Namanya ialah peparu. Yang kedua, salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Okey, cuba lihat dekat tangan kamu. Ada tak salur darah? Nampak tak tiub darah kamu? Selalunya murid lelaki tiub darah dia lebih kasar boleh nampak berbanding dengan murid perempuan halus ya pom tak nampak dalam salur darah kamu tu. Okey, kamu kena ketuk-ketuk atau pukul-pukul sikit lah. Nanti akan nampak salur darah tu timbul. Okey, nampak dekat situ ada salur darah. Faiz jangan ketuk kuat-kuat sikit je. Okey, so tengok dekat situ ada salur darah. Okey, dalam salur darah kamu tu, itulah tempat darah bergerak. Apa jadi kalau salur darah kamu tu tiba-tiba kamu mendapat kemalangan dan terpotong? Terpotong salur darah. Darah akan tiub darah ataupun salur darah itu akan terputuslah, okey? Akan terputus. Sepatutnya disambung semula. Okey. Next, kita pergi kepada yang ketiga, darah. Okey. So, darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Dan fungsi darah adalah mengangkut oksigen, natrium, air dan juga bahan umur. Jadi, tolong gariskan perkataan yang cikgu minta kamu gariskan. Ahmad Daniel, please underline the word. Gariskan perkataan tersebut. Okey. Cik Nuha dah salin belum? Renyih daripada tadi. Bagus buat kerja. Okey, bagus. Next. Haifa Zafira dah garis belum? Okey, sudah garis. Saya rasa tak ada masalah. Kita teruskan lagi. Habis laluan peredaran darah. Okey, ini laluan peredaran darah. Tadi kena ingat, hak warna merah belah kiri ke belah kanan? Warna merah. Ingat balik. Kanan, manakala hak yang biru sebelah
kiri. Okey, kat mana yang dia kata kanan kiri tu? Dekat sini. Dia kata bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi oksigen. Kiri mengandungi oksigen. Manakala kanan ialah karbon dioksida. So kena tengok dengan betul. Karbon dioksida. Okey. Next, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen masuk melalui peparu. Try tarik nafas. Inhale, tarik nafas. Dia terus masuk ke mana? Ke peparu. Okey, so masuk ke peparu. Selepas itu, dia kata darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Garis perkataan darah lebih oksigen. Next, kita pergi kepada yang berikutnya. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Maksudnya semualah bahagian tubuh kamu. So, kena terima kasih dekat jantung sebab dia bantu darah mengalir ke seluruh tubuh. Okey. Siapa boleh habaq saya, tiba-tiba darah tak boleh mengalir dekat tangan kamu. Apa jadi dekat tangan kamu? Darah dia tak mau pergi kat tangan kamu. Tak boleh bergerak. Menyebabkan bahagian tangan kamu tak menerima darah teroksigen. Kalau kita tak terima darah teroksigen, tangan kamu akan menjadi kebas. Siapa pernah mengalami kebas-kebas tangan? Tiba-tiba tangan dia kebas. Tiba-tiba tangan dia kebas disebabkan oleh darah teroksigen tak masuk. Apa patut kamu buat? Picit supaya bahagian tersebut mendapat darah teroksigen. Sebab itu, kalau di sekolah kamu kena menjalankan aktiviti pendidikan jasmani, bersenam, berlari, berjoging. Okeylah ni kamu dekat rumah, siapa yang pagi-pagi ataupun petang-petang dia ikut ibu atau ayah dia berjoging? Angkat tangan. Saya nak tengok. Ada tak ibu ayah dia jogging ataupun dia beriadah, berbasikal ke, lompat-lompat katak depan rumah ke, skipping ke, ada tak? So kena buat. Sebab nak bagi darah kita dapat bergerak ke seluruh tubuh kita. Kalau kita duduk diam, makan McD, saat-saat lagi makan kuih, lepas tu makan persembang dan sebagainya, menyebabkan darah kita tak boleh berjalan. Okey, so kena bergerak-gerak. Petang ni melompat-lompat sikit boleh. Okey, so itu ialah contoh. Next, saya pergi, dia kata selepas itu menggunakan oksigen dan karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Tolong gariskan darah lebih karbon dioksida. Habis. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu dan peparu menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Okey, ini tak payah buat. Kemudian, apakah kepentingan sistem peredaran darah? Wah, dah nak habis topik dah. Okey, tengok dia kata, sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting. Tanpa sistem peredaran darah, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Maksudnya, kalau darah ni tak berfungsi, kita tak boleh hidup. Nampak darah kamu. Punyalah rajin, dia bawa apa? Dia bawa oksigen ke seluruh tubuh. Siapa yang darah dia pemalas, dia tak bawa oksigen, maksudnya tangan dia akan kena kebas-kebas. Okey, dan juga bahagian-bahagian badan dia tak boleh berfungsi, dia sakit urat dan sebagainya. Jadi, tolong kejut darah kamu supaya rajin. Okey, macam mana nak kejut darah kamu supaya rajin? Kena melakukan senaman. So, you need to do exercise. Kena buat exercise. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh tubuh dan darah yang menyerap natrium dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh tubuh. Okey, nampak? Dia bawa masuk oksigen, dia bawa keluar. Apa ni hak putih ni? Dia bawa keluar karbon dioksida dan bahan kumuh daripada badan kita. Bahan kumuh contohnya ialah garam mineral lah. Ada garam yang berlebihan. Ada orang tak ada kicap. Tak ada kicap apa? So tak boleh makan dan sebagainya. Itu contoh. So kurangkanlah makan kicap. Jadi menyebabkan banyak garam makan terkumpul dalam badan kita. Okey, perkaitan antara sistem dalam tubuh badan kita. Semua sistem dalam tubuh badan kita memberikan perhubungan antara satu sama lain. Contoh, sistem rangka yang kamu dah belajar semasa tahun 5. Ingat saya tulis.
Silibus sekarang ni dia susah sikit. Dan sistem pernafasan yang kamu dah belajar semasa di tahun 4, sistem perencernaan yang telah kamu belajar di tahun 3. Semua ini memberikan peranan yang sangat penting. Tolong tulis tahun kamu belajar. Jadi kamu kena ingat, kamu belajar sistem pencernaan, digestion system in year 3, for breathing system in year 4, and skeletal system for year 5. Tiga-tiga topik itu mesti diingat. Okey, kalau tak ingat, ada soalan yang keluar dalam peperiksaan, mungkin kamu tidak boleh menguasainya. Okey, habis. Apakah perkaitannya? Dia kata sistem pernafasan, sistem rangka dan sistem pencernaan ini. Contoh, pernah tak kamu tiba-tiba tengah makan, lepas tu tercekik? Ada tak? Ya. Kenapa situasi tersebut berlaku? Selalunya orang makan tercekik, dia makan sambil dia bersembang. Sebab tu dia tercekik. Dia makan ataupun dia makan dengan gelojoh. Tahu tak gelojoh? Dia makan dengan cepat. Sepatutnya dia dapat sesuap nasi sikit. Dia ni 5 suap nasi dia bos sekali, lepas tu baru telan. Mana nak boleh? Ingat ulat sawah. Boleh telan benda dengan besar, dengan banyak. Okey, manusia sepatutnya telan dengan atau makan dengan mengunyah. Bukan telan bukan terus telan. Sebab kita ada gigi seperti haiwan omnivore. Jadi kita kena kunyah dulu. Kena kunyah dengan menggunakan gigi geraham. Mana gigi geraham? Bahagian belakang. So, setiap kali makan, pastikan awak mengunyah to grind food untuk kita melumatkan makanan. Faham? Okay? Dan kemudian bahagian depan kita ada gigi apa bahagian depan kita? Gigi kacip. Incisors. Gigi kacip berfungsi untuk memotong makanan, to cut food. Okay? So, itu contoh bahagian-bahagian tertentu pada gigi kamu. Okay, ini berfungsi. Makanan itu tercekik. Okay, kamu tercekik disebabkan makanan tersangkut di esophagus. Ini bahagian esophagus kamu. Okay, di esophagus kamu. Dia tersangkut dekat sini. Terhalang. Jadi, cara nak membuatnya ialah minum air ataupun tepuk bahagian belakang badan atau duduk dalam situasi yang menyebabkan makanan tersebut atau saluran tu betul. Okey, dalam situasi 2, patah tangan. Siapa pernah mengalami patah tangan? Nampak dekat siapa pernah patah tangan? Ada tak murid kelas Phi Delta yang pernah patah tangan? Panjat pokok nyok ke, lepas tu jatuh. Patah tangan. Ada tak? Tak ada. Terjun bangunan patah tangan ada. Jangan buat benda-benda tak faedah tu. So, ini adalah fungsi dia. Next, sistem rangka dan sistem peredaran darah tadi. Okay. Apabila tangan kamu patah, tangan kamu akan membengkak dan jadi lebam. Sebab apa lebam? Sebab tulang kamu patah. Dalam masa yang sama juga, sistem peredaran darah kamu tidak dapat berfungsi dengan baik. So, itu adalah sebabnya. Jadi, saling memberi perkaitan. Sebab itu, sangat penting kita sebagai manusia menjaga semua sistem tersebut. Jangan makan makanan yang dikelaskan sebagai fast food. Tahu fast food? Hari-hari makan KFC, makan McD dan sebagainya. Hari-hari order food panda. Siapa order food panda hari-hari? Okay, so itu contoh makanan segera yang terlalu banyak. Selepas ni abang kat ibu-ibu, please masak. Tahu masak? Ibu dia masak kat rumah, makan makanan yang seimbang untuk anak dia. Saya tahu kanak-kanak tak suka makan sayur. Okay, so itu adalah salah satu juga sebabnya. Jadi kena banyakkan makan makanan yang seimbang. Seterusnya dia kata jauhi tabiat buruk seperti merokok. Tapi kamu murid sekolah rendah, tak ada kot yang merokok. Adakah yang merokok? Adakah murid tahun 5 yang merokok? Tak ada kot. Jangan buat sebab dia boleh merosakkan paru-paru kamu. Okay? Boleh merosakkan paru-paru kamu. Next, situasi ketiga. Mengapakah pemakaian alat pelindung seperti topi keledar penting? Kalau dia ni tak pakai topi keledar, nampak motor dia pun XYZ123. Okay, tengok kat situ. Dia tak pakai topi keledar. Apa jadi dekat dia? Kepalanya boleh tercedera dan mengakibatkan organ dalaman dia seperti otak. Jadi apa otak dia? Otak dia cedera. Lepas kena langgar, dia tak ingat mak dia, tak ingat ayah dia dan sebagainya. Okay, so pastikan bila kamu naik motosikal, pakailah topi
keledar. Okey, so pakai topi keledar. Habis. Ini situasi juga. Minum air secukupnya. Okey. So kalau kamu tak minum air secukupnya, apa jadi? Dia kata kat situ sembelit. Apa maksud sembelit? Sukar untuk membuang air besar atau sukar untuk bernyah tinja. Kamu tak boleh berak. Kata lain lah. Kamu tak boleh berak. Sangat sukar untuk kamu membuang air besar. Okey, kita perlu memelihara sistem tubuh kita dengan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal seperti berlari, melompat, menari untuk menguatkan tulang. Okey. So, nanti saya nak tengoklah siapa ada TikTok. TikTok untuk kuatkan tulang. Buatlah satu senaman dekat TikTok yang boleh menguatkan tulang. Bukannya buat senaman yang tak berfaedah. Senaman untuk menguatkan tulang. Contoh kamu angkat apa? Angkat sayur buat kat mak kamu tu. Satu contoh berkaitan dengan menyihatkan tulang. Nak sihat tulang senang je. Pergi kat rumah tu tolong mak ayah angkut barang. Tanya kat ibu kamu. Saya rasa sahih kamu takkan tanya kan. Ibu, apa saya boleh tolong untuk hari ni? Boleh tak awak buat lagu tu? Saya rasa tak ada kot. Mak minta tolong pun malas. Apatah lagi kalau ditanya soalan macam tu. Mak kamu kata, wah ajaibnya anak aku hari ni awak dia tanya. Dia nak minta tolong. Okey, tak apa. Kita ada dalam grup WhatsApp, saya nak tanya dekat ibu kamu. Ada tak hari ni anak-anak dia tanya, aktiviti yang menguatkan fizikal, dia minta tolong ibu dan ayah tentang apa kerja yang dia boleh bantu untuk menguatkan fizikal kamu. Boleh tak? Okey, so itu saya nak minta kamu buat. Bagi tahu ibu atau ayah kamu, nyatakan satu aktiviti yang boleh menguatkan fizikal. Maksudnya bagi badan kamu boleh bergerak. Angkat apa dia? Angkat kain, jemur kain. Itu pun satu contoh aktiviti fizikal. Suka ke? Angkat kain, jemur kain. Saya rasa kamu tak suka kot. Okey? Tapi kena buat. Sekejap saya nak tanya dalam grup. Next. Dia kata mengambil makanan yang kaya dengan kalsium. Siapa suka minum susu? Yes. Susu kambing ke susu lembu? Siapa pernah minum susu lembu? Okey, siapa pernah minum susu kambing? Pernah minum susu kambing tak? Ya, okey. Daniel Darwish pernah minum susu kambing. Okey, so itu ialah contoh dua haiwan. Selain daripada kambing dengan lembu, adakah haiwan lain lagi yang biasanya manusia minum susu dia? Ada tak? Cuba fikir lah. Adakah orang minum susu unta? Ada susu unta. Susu. Okey, itu contoh ya. Okey, next kita tengok dekat sini. Memakai tali pelindung atau alat pelindung seperti tali pinggang keledar. Dan juga menghindari daripada merokok dan tinggal di persekitaran yang bersih. Janganlah duduk dekat kawasan yang ada asap dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh. Dan yang berikutnya ialah basuh tangan dengan kerap dapat mengelakkan kita daripada penyakit seperti COVID-19. Tahukah penyakit COVID-19? Okey, so itu dapat contoh je. Sistem peredaran darah, okey, elakkan daripada mengambil makanan-makanan yang mempunyai lemak dan kandungan gula yang tinggi dan bersenamlah selalu. Itu contoh dia bersenam. Okey, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, minum air yang secukupnya. Habis. Okey, untuk aktiviti kita. Murid-murid, tadi saya bagi tahu, aktiviti kita hanya melibatkan satu saja awak nak buat kerja rumah kamu yang ini. Yang mana tadi? Yang boneka. Boneka. So, tolong catatkan kamu kena buat boneka ini di rumah. Dah siap nanti masukkan dalam grup Telegram kita. Okey, boneka tadi masukkan dalam grup Telegram kita. Mana boneka tadi? Okey, so kena cari balik kejap lagi dalam boneka tu. Seterusnya ialah seterusnya cikgu nak pergi kepada latihan soalan. Okey, latihan soalan. Mana latihan soalan awak? Saya dah pergi jauh ke bawah ni. Latihan soalan tadi. Okey, latihan soalan pada muka surat. Mana latihan soalan? Siapa boleh abang saya? Okey, imbas kembali. Ini adalah maklumat. Dia kata fungsi rangka utama manusia adalah seperti di bawah. Jadi kena tengok ada 4 jenis rangka utama manusia ya. Kedua, sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tolong garis.
tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Ketiga, kedudukan sendi pada tubuh manusia adalah seperti berikut. Kena kenal pasti kedudukan sendi. Keempat, sendi membolehkan pergerakan dan keboleh lenturan. Ini adalah fungsi sendi. Kelima, ini adalah bahagian-bahagian utama dalam sistem peredaran darah. Ada 4 bahagian utama dia. Okey, ini adalah laluan peredaran darah yang betul. Dinyatakan 2 tentang kepentingan sistem peredaran darah. Ada cara untuk memelihara sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Okey. Dan seterusnya adalah latihan asah minda. Okey murid-murid, sila ambil satu buku panjang. Cuba cari buku latihan panjang kamu ada tak? Okey, ada. Tulis nama saya. Tahu tak nama penuh saya? Ada nama guru kat situ kan? Jadi tolong tulis nama saya, nama guru kamu bagi mata pelajaran sains. Jadi saya tulis nama saya kat sini, awak tolong tulis. Nama saya ialah Zazunizam bin Zakaria. Okey, tulis dekat situ nama cikgu. Okey, nama guru. Dan perkara. Ada tak dekat buku tu dia tulis perkara? Perkara. Ada tak dekat buku tu dia tulis perkara? Buku panjang kamu tu. Dia tulis apa Aisyah? Nama guru lagi apa dekat bawah tu? Mata pelajaran. Mata pelajaran dengan Tahun. tahun. Okey, so tahun 5 delta lah. Jadi mata pelajarannya awak tulis dekat situ sains dan tulis sebagai latihan 1. Sains latihan 1. Jadi kamu boleh label lah buku kamu tu L1, latihan 1. Betul tak? Okey, saya nak juga satu buku lain yang nama dia ialah Sains Latihan 2. Jadi nak label apa? L2. Okey, habis ya? Boleh? Boleh. Okey, so kalau dah habis, saya teruskan dengan bantu kamu untuk menjawab soalan. Okey, kita nak jawab soalan. Sekejap lagi kita jawab kuis. Okey, cepat-cepat bantu cikgu jawab soalan. Nombor 1. Macam mana nak jawab? Hakamul. Muhammad Hakamul. Betul nama kamu? On mic. Betul. Betul. Okey, Muhammad Hakamul. Tolong jawab soalan nombor 1 ni. Bantu saya jawab soalan nombor 1. Sistem rangka di bawah. Labelkan. Atas ni apa? A tu apa? Tengkorak. Tengkorak. Tu dia besar terus. Okey. Tengkorak. Baik, B apa? B tu apa? Tulang rusuk. Ya, B tu ialah tulang rusuk. C apa? Tulang belakang. D? Tulang tangan. Dan E ialah tulang kaki. Habis. Okey, habis ya. Sekejap lagi kamu nak tulis dalam buku latihan 1 tu, tolong dengar apa yang saya terangkan. Kemudian yang kedua, dia minta kamu tandakan dan bulatkan kedudukan sendi. Jadi tolong buat macam saya buat. Ada sendi kat bahagian sini, ada sendi dekat sini, ada sendi dekat siku, ada sendi dekat pergelangan tangan, ada sendi dekat kepala lutut, ada sendi dekat kaki. Okey, so ini contoh sendi yang ada pada kamu. Ada sendi dekat pinggul. Habis. Tolong bulatkan. Iman, dah bulatkan belum? Dah. On cam sekarang. Siapa tak on cam, please on cam. Saya nak tengok awak buat kerja. Okay, on cam. Kristina, Haris Fikri, Fakih, Fayad, please on your cam. Okay, kalau tak saya tak tahu awak buat kerja ke tak. Alright, saya nak tanya anak Cikgu Zamnah ni nama apa? Dia guna nama Cikgu Zamnah. Okay, please rename atau habat kat cikgu atau kawan-kawan tahu nama dia, habat kat saya tolong tukarkan. Wafi. Tahad. Siapa? Wafi. Wafiq. Jahat Wafi.
Okey. Wafi. Okey, tolong eja Zat. AZ. HAD. Ya. Jawab. Okey. WA. Yes. FIQ. Okey, betul tak nama kamu dah tukar dah? Okey, Azhar Wafiq boleh on cam tak? Saya nak tengok kamu. Kristina, Haris Fikri. Alright, very good. Okey, bagus. Kita nak belajar. Cikgu kenalah tengok muka anak murid dia. Okey, nampak tak saya pakai sarung tangan apa tu? Saya pakai sarung tangan kucing. Siapa tak buka cam, saya cakang dia. Okey, saya nak tengok. On cam. Okey, so tunjuk kerja yang kamu dah buat tadi. Mana kerja yang kamu dah buat tadi? Okey, dah. Baik. Siti Aisyah, bagus. Alia Adriana. Okey, Faik. Hakamul, Zahim, tunjuk kerja. Haris Fikri. Damia Afrina. Okey, bagus. Murid-murid saya kelas 5 Delta ni semua rajin-rajin, saya tahu. Okey, baik. Seterusnya ialah apa kita nak buat ni? Yang seterusnya ialah kita sambung balik dekat sini. Nyatakan fungsi sendi. Nanti awak buat, tulis jawapan kat dalam buku. Dalam buku apa? Buku latihan 1 tadi. Okey. Nyatakan fungsi sendi. Dan rajah di bawah menunjukkan 3 bahagian utama. Nyatakan fungsi X, fungsi jantung, fungsi Y, fungsi salur darah, dan fungsi Z, fungsi darah. Jadi awak kena nyatakan fungsi ni. Jawab soalan tersebut. Dan jawab soalan nombor 5, soalan nombor 6, soalan nombor 7, soalan nombor 8 dan soalan nombor 9 dalam buku latihan 1. Boleh ke tak boleh? Okey, siapa faham? So, tolong tanda. Siapa faham, tolong tanda, letak tanda bagus dekat skrin kamu. Siapa faham apa yang saya terangkan, letak tanda bagus dekat skrin. Okey, bagus. Saya rasa tak ada masalah. Semua orang dah letak tanda bagus. Pandai tak guna tanda-tanda tersebut? Pandai. Pandai. Okey, so itu contoh dia. Ada macam-macam tanda kat situ lah. Jadi kenalah guna tanda yang sebetulnya. Okey, kalau nak tanya soalan kena angkat tangan. Macam mana nak guna tanda angkat tangan dia? Yes, pandai. Orang dah ada angkat tangan dah. Okey, so nak guna ini adalah pertama kali awak guna Zoom. Sorry, ada yang dah 2 kali, ada 3 kali kan? Guna Zoom sebenarnya lebih senang. Okey, habis Habis. So kalau dah habis, saya nak ajak kamu main quiz. Nak ke tak mau? Nak. Okey. Kalau nak main quiz, sepatutnya mesti ada smartphone ataupun boleh gunakan phone yang sama. It's okay. Gunakan phone yang sama untuk menjawab soalan. Saya akan bagi link dekat Zoom group chat. Saya nak tengok siapa dia dalam murid 5 Delta yang bijak menjawab soalan berkaitan dengan topik sistem rangka manusia. Get ready with your smartphone ataupun device. Sekejap ya. Saya nak buka quizzes. Okey. Soalan adalah topik berkaitan dengan sistem rangka manusia. Mana soalan sistem rangka manusia ni? Besar ni babi ayam. Okey, Satna. Okey, saya dah ada soalan dan cuba jawab dengan berhati-hati. Nampak tak? Nampak ke tak? Okey, pergi dekat quizzes. Tahu tak nak pergi quizzes macam mana? Pergi dekat Google, type quizzes dan enter join code. Atau paling mudah ialah pergi dekat Zoom group chat cikgu. Cikgu dah letak link dia. Klik kat situ je. Dia terus pergi dekat quizzes. Klik dekat chat yang cikgu letak, link yang cikgu letak dekat dalam Zoom group chat.
Itu yang paling senang. Cikgu, sudah Okey, masuk ya. dah sila masuk. Kita nak tengok pertarungan sengit pelajar-pelajar 5 Delta dalam Quizizz. Okey, so kita dah ada siapa? Kod dia ialah 080675. Okey, kita dah ada berapa orang ni? Kita dah ada 10 orang. Ya, 11 orang. Sepatutnya dalam ini mesti ada 21 atau ada 20 orang. Im. Dalam kelas kamu semua ada berapa orang ya? Macam mana nak start game? Okey, klik start dan tulis nama kamu. Boleh tak? Tu Hakamul dah ada dah? Okey. Cara mudah, pergi dekat Zoom group chat tu ada link yang cikgu bagi. Klik link tu automatik kamu disambungkan dengan Quizizz. Kak Syamil. Okey. Boleh saya mulakan sekarang? Sekarang kita dah ada 16 orang. Yes. Yes. Hantar balik link Quizizz tu. Link tadi tak dapat ke? Okey, baik. Siapa yang tak dapat, saya masukkan link sekali lagi. Tu link dia. Klik link tu saja. Okey dah sir. Okey. Klik link. Okey, so kita dah ada 17 orang. Sepatutnya kita ada 20 orang. Mana lagi? 3 orang. Okey, now 18. 2 orang lagi. Tolong bilang Sat. 2 orang lagi. Cikgu, nama saya ada tak? Cuba tengok kat bawah. Ada tak nama kamu? Check. Check your name. Kat mana nak cek cikgu? Nampak tak kat skrin cikgu? Nama kamu Hakamul kan? Okey, ada. Hakamul Hadi. Yes. Okey. Awak dah tekan start tak apa sebab start saya yang akan start mula untuk semua soalan. Press start. Siapa yang belum login lagi? Siapa yang belum masuk dalam Quizizz kita? Yang belum masuk. Ada tak? Seorang lagi sir. Ya, seorang lagi. Siapa yang tak join lagi? Okey, Sat kita tengok ya. Daniel dah ada. Semua ada dah. Kita Semua rasa on. tengok semua. Okey, dah ada. Jadi saya mulakan sekarang. Saya mula sekarang ya. Okey, Daniel, Muhammad Daniel tak boleh masuk. Daniel boleh pergi dekat chat tak? Pergi dekat chat. Pergi dekat chat kita. Tahu tak nak cari chat? Tapi kosong dia keluar. Dalam chat tu kosong. Okey, kalau tak, Daniel pergi dekat Google boleh tak? Pergi dekat Google. Buka Google. Okey. Daniel pergi dekat Google, buat macam cikgu buat ni dulu ya. Pergi dekat Google, type Quizizz. Nampak tak? Type Quizizz, klik yang nombor 2 yang tulis join ni. Okay, klik Quizizz dan klik join. Nampak? Okey, klik join, nanti dia akan keluar pusing macam ni kan? Oh, diamlah sikit. So dia letak enter a join code. Ada tak sampai macam ni? Daniel? Ya. Dah sampai tak dekat page yang cikgu tunjukkan? Dah. So kalau sudah, awak letakkan dia punya game pin. Game pin dia ni 080675. Sebab ini terus game yang online tu. Okey. Dah tu game ni bukan datang. Okey Ready? Mana Daniel? Dah masuk belum?
Muhammad Dah Daniel. betul dah. Selalunya kadang-kadang disebabkan ada masalah internet tau. So, kita ni sebenarnya lama lagi nak belajar secara online. Ensure kamu guna wifi lah. Tanya ibu dengan ayah. Kalau sebolehnya ada wifi dia baru internet jadi laju. Okay, kalau guna data dia quite slow. Okay, Alhamdulillah. So, dah ada 20 orang. Siapa lagi? Ada tak yang tak join lagi? Saya rasa semua dah join dah kan? Dah. Okay, so kalau dah, saya nak mulakan sekarang. Ready, boys and girls? Kita nak mulakan sekarang. Kita masuk je. Okay, Daniel tengah masuk ke? Kalau ada masalah, tolong bagi tahu saya ya. Sebab saya rasa awak punya internet kot. Sebab dia lag. 2-3 kali internet awak lag. Dia tak masuk. Dia kosong. Dia kosong? Hmm. Macam mana kosong tu? Awak pergi tak dekat bahagian yang saya buat tadi? Awak dah tekan nama? Dah. Daniel dapat tak pergi dekat quizzes? Tak boleh. Tak boleh Dia pergi? kosong. Saya tekan link yang kita bagi tu. Dia kosong, dia keluar. Okey, kalau tak boleh melalui tersebut, awak pergi dekat Google, buka Google. Tak payah. Yang tu tak boleh. Okey, kalau tak boleh melalui link, awak buat macam yang saya suruh tadi. Buat melalui Google. Pergi dekat Google, suruh ayah kamu type Google. Google macam ni, kosong macam ni. Dah gitu. Dah, lepas tu tak boleh masuk juga. Okey, Daniel, sekarang ni saya tahu internet awak agak slow. Awak off cam boleh tak? Bila kita off cam, automatik internet kita akan tambah data dia lah. Alright. So dah masuk tak nama Daniel? Mana nama Daniel? Saya tak jumpa pun. Dah masuk belum? Orang dah bertambah 21. Buat kebuntuk. Okey. Boleh tak Daniel? Muhammad Daniel? Boleh. Habis. Awak guna apa? Guna phone ke guna... Kalau tak boleh, cuba guna phone. Masuk melalui telefon. Ada telefon tak? Guna melalui telefon. Pergi dekat Google, type quizzes. Guna phone. Pandai pun. Guna phone. Kawan-kawan awak dah menunggu dengan penuh sobar. Jadi orang lain pun kena sobar lah. Okey, boleh tak? Dia tengah loading. Dia tengah loading. Okey, tak apa, kita tunggu. Tengah loading ya. Okay, type quizzes. Yes, type quizzes. Kod apa kod? Pandai. Okey, kod dia yang ni. 080675. 6 25. Ya. Mana? Ya, beri tepukan untuk Daniel. Pandai Daniel. Okey, so semua dah masuk. Kita mulakan sekarang. Ready? Jawab soalan berhati-hati. Kalau tak ingat boleh tengok buku teks
Ya, saya. Okey. Okeylah, betul. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk menamatkan siapa yang belum tamatkan lagi kuis. Okey, baik ya. Itu adalah pengetahuan kamu berkaitan dengan topik. Saya bagi soalan itu adalah soalan berbentuk objektif. Ada dua perkara yang kamu kena beri perhatian. Disebabkan kelas kita adalah secara online. Yang pertama ialah kamu kena peka dengan soalan. Siapa yang gunakan smartphone, kamu boleh besar atau kecilkan gambar tersebut dengan menggunakan jari kamu atau klik-klik dekat skrin phone kamu. Baru boleh nampak soalan itu dengan lebih besar. It's okay, kamu baru guna kan? Jadi untuk minggu-minggu berikutnya saya harap
murid kelas Delta boleh mengikuti kelas kita dengan lebih baik. Bila buat kerja? Okay? Jadi boleh mengikuti kelas kita dengan lebih baik. Alright, so habis. Yang ketiga ialah ada latihan yang cikgu beri kepada kamu. Jadi untuk minggu depan pastikan semua latihan tersebut berjaya dibuat sehingga tamat. Jadi sila buat latihan tersebut sehingga tamat. Okay? So, kena selesaikanlah topik ini. Minggu depan, cikgu akan jalankan pentaksiran menggunakan buku pentaksiran. Mana dia buku pentaksiran kamu? Tunjuk cikgu buku pentaksiran kamu. So, minggu depan kita akan jalan ke pentaksiran. Baik, murid-murid kelas 5 Delta. Pentaksiran itu sangat penting untuk dimasukkan dalam sistem. Jadi, semua soalan dalam buku itu kena dijawab. Boleh? Okay, so kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan tak nak tanya, saya nak tanya kamu. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Yes, Akamul. Ya, saya. Kuis tu boleh jawab lagi tak? Saat lagi cikgu bagi link, kamu jawab semula boleh? Boleh. Supaya kamu boleh improve markah kamu. Siapa dapat markah rendah, dia boleh improve markah dia lah. Baik, on cam boys and girl. Tolong on cam. Tolong on cam. Siapa tak on cam, dia tak mandi. On cam, please on cam. Fayat, nasib baik Fayat on cam. Kalau tak, saya nak abang dia tak mandi tadi. Okay, Cik Nuha on cam. Mana dia? Cik Nuha? Ramai on cam. Okay, siapa lagi yang tak ada ni? Yes, so sekarang ni berapa orang baru ni? 21. Fakihah on cam, Fayat. Kenapa abang tunjuk aku? Okay, mana dia? Okay, so itu ialah mana Fayat? Saya tak nampak Fayat. Okay, Fayat ada. Siapa lagi? Wafi, Azhar Wafi. Wafi okay? Wafi okay. Okay, so Fakihah siapa? Fakihah? Okay, mana dia Fakihah? Alright. So okay, Fakihah kata memang saya tak mandi. Okay. Awak tengok, itu adalah statement berani mati Fatihah. Dia habaq kat satu kelas dia tak mandi. Okay. Baik. So, minggu depan, kelas kita masih lagi menggunakan Zoom. Okay tak nak login dalam Zoom? Boleh tak? Boleh Okay, so saya rasa siapkan latihan kamu. Dan juga cikgu nak bagi kamu masuk dekat Zoom group kita punya Telegram. Nanti masuk dalam Telegram kelas 5 Delta, boleh? Okay, semua kerja kamu sila hantar di sana. Okay? Ya, saya. Ini kena buat juga Yes, buku teks tu yang soalan daripada buku teks tadi kena buat. Nasib baik Alia Adriana tanya. Okay, Sana. Kan ada soalan daripada buku teks tadi. Soalan nombor berapa? Soalan nombor 1, start daripada sini. Soalan nombor 1 asah minda ni tadi. Sampailah muka surat. Soalan nombor 9. Buat dalam buku latihan 1, buku panjang tadi. Okay. Gambar, kalau gambar macam ni tak payah lukis. Gambar tak payah lukis. Gambar tak payah lukis. Lagi pening kepala kalau nak lukis gambar-gambar tu. Boleh tak? Okay. So, itu tadi. Ya, ada apa lagi soalan? Tanya sebelum saat lagi kan susah nak tanya. Ada lagi nak tanya tak? Cikgu tanya tulang manusia ni. Siapa nak tanya tulang manusia? Oh, gambar tentang tulang manusia. Yang itu awak kena buat dan juga kena buat apa? Cikgu bagi bahan tu, awak print boleh? Cikgu bagi bahan tulang tu, nanti awak gam macam mana nak buat. Okay. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Bagus. Yes, saya akan hantar link Telegram kat dalam grup. Nanti murid-murid masuk dekat dalam tu. Boleh? Boleh. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti awak boleh terus tanya soalan dekat dalam Zoom, dalam grup Telegram kita. Okay? So, kalau tak ada apa-apa murid-murid semua, saya nak akhiri kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Ya, bye-bye.
Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Okey. Waalaikumsalam. Baik, guys.